Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni lambat sikit buat review sebab apa, ada masalah technical sikit dengan dua punya scheme lab. So apa-apa, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan. Untuk hari ni Zul ada kata info penting untuk tengok dan ada possible untuk kita akan berlaku kenaikan ke 17.1. Kenapa? Nanti Zul akan terangkan di chat disebabkan apa, daily candle untuk semalam dah pun reaction seperti apa mana yang tu nak, ataupun dia dah bagi signal ke mana ke arah seterusnya. So, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap terus untuk tengok review market secara keseluruhan. Untuk semalam kita tengok total market untuk ini dah pun lewat pukul 8, so tak ada tengok semalam. Ini adalah untuk hari data ini, so kita skip aja untuk ni. Kita pergi terus ke Bitcoin, iaitu chart Bitcoin. So inilah chart Bitcoin. So untuk hari ini apa yang tu nak tengok adalah daily. So daily candle ini adalah baru buka yang pukul 8 untuk hari ni punya, atau hari Jumaat. Yang Zul nak tengok adalah candle semalam. So candle semalam ni dia ada nyatakan dalam review semalam, Zul nak tengok candle ni sama ada dia break bawah ini ataupun still bertahan. So apa yang berlaku semalam, kita tengok candle ini drop below, kemudian pagi tadi close balik harga opening equal, lebih orang kata buka di tempat yang sama dan close di tempat yang sama. So apakah signal itu memberi maksud? Signal itulah sepatutnya untuk price Bitcoin ada possible untuk boleh rebound ke 17.1 untuk short term bullish. So still lagi untuk price Bitcoin jatuh ke 14.10k, cuma untuk currently untuk short term ada possible untuk price naik atas. Kat sini juga kalau ikutkan anda boleh monitor sebagai boleh kata sedikit orang kata pattern yang tu tak berminat kan, tapi boleh monitor. Ini adalah kita panggil diamond. Diamond ialah di mana price drop dan akan berlaku reversal. So diamond adalah consider sebagai reversal pattern, tapi dia di crypto macam juga kan, di crypto selalunya diamond ini tak berapa strong untuk kita monitor. So ada potential dan ada boleh berlaku. So itulah untuk di Bitcoin, inilah di daily. So apapun untuk semalam, yang penting chart daily ini close balik above ni. So meaning ini bertandanya bullish still lagi in control untuk short term. Untuk expected kita boleh jangkakan price boleh naik ke kawasan 17.1. So RSI di daily, store RSI oversold, RSI berada below 50, so ada possible untuk melakukan kenaikan dan episode kenaikan itu akan menyebabkan price berada di OB dua-dua RSI dan RSI, dan masa tu boleh kita nampak price akan more downtrend untuk pergerakan yang ini. So itulah tu jangkakan untuk berlaku di Bitcoin untuk current time. So let's go kita terus sikit di 4 hours. So apa yang berlaku di 4 hours? 4 hours untuk pergerakan pagi tadi kita tengok adalah sebelum candle ini, sebelum candle merah ni, kita dapat satu candle pukul 4 pagi tadi, candle yang huge naik ke atas. So ikutkan pukul berapa ini, kalau pukul 10, pukul 12 dah pun close below yang ini. Kemudian 4 pagi tadi kita berjaya regain balik naik atas. So kita ikutkan ada sikit trendline ni. So ini kalau breakout ini, meaning kita boleh anggap next price adalah price akan naik ke kawasan 17. So tu jangkakan untuk hari ni, mungkin hari Jumaat mungkin tak ada volume yang tinggi. So mungkin kita akan hanya lagi sideways lagi di kawasan ini. So apa pun kita tengok monitor untuk di 4 hours. Tengok RSI dah berada di oversold, dah berlaku sedikit kenaikan. Kemudian store RSI dah berlaku sedikit kenaikan. Store RSI berada 50, so ini boleh naik kawasan ni. So kenaikan ni adalah nampak hanyalah kenaikan sebagai short term, ataupun kita akan nampak pergerakan di mana price akan sideways dan RSI slowly naik overbought, store RSI naik overbought. Kemudian kalau price still lagi berada di kawasan ni, meaning kita tak akan sampai di kawasan 71, ini kita akan ada net drop major ke kawasan kita punya net adalah target di kawasan 16k. So itulah potential yang boleh berlaku. Tu akan holding ada pembelian sebab mencakapkan bulan 1 barulah tu start di CA. So untuk di Bitcoin macam cakap, inilah pergerakan diamond yang tu kita boleh monitor. Pergerakan diamond yang boleh monitor untuk price breakout ini, macam dikatakan kita ada trendline tadi. Untuk breakout yang ni, meaning kita akan price boleh kata 17.1 ataupun naik balik ke kawasan above ni. Untuk measurement ialah sama pergerakan diamond ni. So untuk naik ke kawasan ni, so naik kawasan ni align macam dikatakan kita buat pergerakan retest ke RSI, dan RSI kita retest juga kuartal bear flag kita ni, breakout dan retest untuk sebelum continue plus drop ke bawah. So itulah yang Zul jangkakan boleh berlaku untuk pergerakan di Bitcoin. So tak banyak yang nak sharekan, itu saja maklumat untuk short term. Tapi untuk long term juga kan still lagi Zul ada target untuk kekuasaan 14k. So itu untuk punya analisis untuk the bottom. So let's go kita pergi ke ruangan komen kejap. Ruangan komen semalam ada yang tanya pasal SRP dan LTC. So
Mesti lagi tunggu drop, betul simpan dalam cooler wallet ni tak selamat sebab dah dapat info ledger punya data sudah leak ke dalam set tu. So tu tak pasti lagi, dia akan tengok kan. So SRP dan LTC, kita akan tengok SRP dan LTC. So SRP dan LTC. So SRP, so nak tengokkan chat SRP dulu sebab abang ada request. So SRP dah sampai mana? So RSP lah 4 hours, kita akan pergi ke daily. So di daily macam kan, so ada monitor satu bearish pattern untuk di SRP, di mana juga kan dijangkakan Bitcoin juga drop. So ini adalah point breakout ni. Point breakout ni untuk SRP akan berada below di kawasan ni. So inilah pergerakan SRP, dan SRP sebenarnya boleh drop lagi bawah. Sebab apa? Ikutkan yang ini adalah major yang ni. Management ini kena tengok price lah more drop below, hampir below sampai ke kawasan more negatif. Negatif tu mencakapkan dia akan awal seperti boleh hit price 0.01. So bawah daripada 10 sen, 0.01 sen pun boleh sampai. Sebab apa ikutkan ni almost 0.01 sen. So itulah price boleh berlaku di SRP. So beware dengan SRP ni, mencakapkan jangan buy lagi sebarang altcoin. Tunggu untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin dah consider Bitcoin dah buat hit pergerakan bottom, baru kita akan buy di altcoin. So inilah potential yang boleh berlaku di SRP. Dan ikutkan di 4 hours pun kita dah breakout pun, kita yang ni dah breakout bawah ni, ikutkan kita channel ni breakout. So meaning kita dah almost untuk buat pergerakan. So sama ada rebound balik atau tidak bergantung. Kalau Bitcoin naik, kena naik. So inilah pergerakan yang kita nampak di Bitcoin yang boleh berlaku. Normal kita nampak pergerakan ni mana kita buat lower low, kemudian kita ada bull trap, kemudian price datang sekali lagi untuk hit kawasan ni, dan hit saja loss kawasan ini, low sebelum ni, dan price akan buat major movement down. So itulah possible antara 17 laki ataupun drop more 0.001 sen untuk di SRP. So SRP dalam kuartal range untuk cara technical agak aku kata bahaya. So ni adakah dia akan kalah dengan SEC tu? So kita tengoklah macam mana. Kalau dia kalah dengan aku kata mahkamah SEC tu, ada possible price boleh drop ke 0.001 sen. So itulah untuk di SRP. So tadi kita tengok LTC tu, ada tanya pasal LTC. So atas dia je. So LTC untuk di 4 hours currently dah buat pergerakan yang lebih besar, iaitu sebelum ni kita ada breakout untuk bullish, kemudian masuk balik. So ini bila masuk balik, pattern ini automatik kita tak boleh monitor dah sebagai fail. So kita akan delete saja. So kali kita akan tengokkan manakah pattern lagi. So sebelum ni tu ada pattern kan yang ni, iaitu pattern bear flag ni. So bear flag ni dah pun breakout. So sama juga align dengan pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoin melakukan kenaikan, ada possible untuk naik sikit untuk retest sebelum dia dropping lagi bawah. So itulah untuk pergerakan untuk yang ni. So ni pergerakan yang ni adalah lebih kepada untuk return balik price target je ke kawasan below di kawasan $41 untuk di LTC. So adakah breakout lagi bawah terpulang kepada pergerakan Bitcoin? Kalau di breakout bawah meaning another drop ke support 23. So menyebabkan kita perlu align dengan pergerakan di Bitcoin. So sekiranya Bitcoin dah bottom, barulah kita jangkakan untuk di LTC ada possible bottom dia antara di $46 ataupun $23, bergantung kepada kejatuhan di Bitcoin. Kalau Bitcoin jatuh 10 ke 14 ke 10k, tu jangkakan untuk Litecoin boleh drop ke kawasan ni. Sebab apa? Untuk altcoin macam tu masih lagi target untuk dalam 40% atau 50% drop. So 40% adalah 40% drop ke kawasan ni $41 atau 50% drop ke kawasan almost $31. So mana-mana range lah 46 ke $23 adalah possible bottom untuk LTC. So itulah analisis untuk SRP dan aku kata Litecoin. So apa pun sekiranya anda berminat untuk tanya sebarang chat anda, tak tengok chat anda, type saja di ruangan komen di bawah ni, nanti Zul akan buatkan review untuk anda. So untuk menjawab akan nanti aku kata info ledger dan rate, kan ledger ini adalah offline, dia tak connection terbarang dengan internet. So macam mana kalau anda dapat pun tak nak buka macam mana, tak ada pintu masuk. Sebab apa? Dia hanyalah kata satu building ada server yang offline, unless anda pecah masuk kata dalam kuartal server tu, itulah barulah boleh connect. Tapi nak connect pun anda perlu key. So kalau ikutkan kali ni dah ada key. So key itu adalah macam kuartal ni adalah mungkin kuartal fight juga. So apa
security memang kuat lah untuk ledger. So apa pun tu tak pasti lagi, tu tak baca lagi news nanti tu akan cuba carikan. So guys, itu adalah untuk analisis untuk hari ni untuk Bitcoin. Tu tak nak buat panjang sangat sebab apa sudah lambat untuk riliskan review. So itulah pergerakan tu. So jangkakan untuk Bitcoin sedikit berlaku kenaikan ke 17.1 dengan reaction candle semalam. Cuma hari ni adalah hari Jumaat, so possible tak ada berlaku sebarang movement, dan hari Sabtu Ahad pun tak ada movement. So itu jangkakan akan another sideway. Yang ini ada saya kuat sini untuk still lagi follow kita punya diamond. Kemudian kita tengoklah diamond ni adakah naik. Ke diamond ni ada possible untuk short term pump, kemudian swing high, swing low. Kita akan draw daripada ni swing high to swing low ini, kita akan dapat minor resistance kawasan ni. So sama lagi kawasan bawah ni, so kita tak perlu dah draw banyak-banyak, kita monitor yang ni saja sebab apa dia lebih kurang sama saja, tak lagi banyak pun, sikit saja. So inilah possible kita punya naik ke kawasan bot resistance sebelum kita ada rejection untuk price attack ke kawasan lower low sebelum ni, dan mereka lower low ni itulah confirmation kita untuk drop ke kawasan 14k. So itu yang tunggu-tunggukan, kita tengok macam mana reaction price. So kalau bottom tu jangkakan kita hanya dah hampir bottom ni, dah bottom, sama ada kita bottom di kawasan 14 ke 10k ataupun bottom kita adalah berada di around kawasan 16k ini. So itulah possible. So jangan risaukan sebab apa, sekiranya kita bottom pun, bottom selalunya akan berada berbulan-bulan. Contoh tu tengok kat sini, tunjukkan sini adalah bottom kita ada bottom di bulan 12, 19 dan bulan 12 kita berada masa tu 3,200. Kemudian tengok Bitcoin buat sideway almost sampai bulan March, hampir bulan 3, bulan 4 barulah akan release bounce. So kita ada masa almost 5 bulan ni, bulan 12, 11, 1, bulan 2, 3, bulan 4. So adalah 4 bulan untuk tahun depan untuk expected kita akan buy DCA tu. Jangan panik untuk buy di bottom sampailah kita akan dapat data bullish kita. So currently belum lagi ada data bullish, dan dijangkakan kita akan dapat signal bullish tu sebelum bulan 2. So ini bulan 12 bulan 1 kita akan bottom. So kita tengok reaction ni, reaction di mana sekiranya price ini drop lagi below confirmation baru kena drop. So macam cakap kan, whatever bulan 15 lepas bulan 1 ni, whatever price berada di kawasan mana pun tu akan start buy. Kalau dia berada di kawasan ni tu akan DCA, kalau drop lagi tak salah tu akan buy lagi. Tu apa, kita dah ada bottom. So ini kita akan jangkakan kita akan miss bottom antara 5k. So 5 range sama ada bottom itu di kawasan 13 ataupun kuartal 19. So tak masalah, tu akan buy kawasan tu. Tu jangkakan tu akan miss sebanyak 5k punya bottom. Tu nak dapat tepat-tepat tu tak ada siapa yang boleh tahu harga tepat untuk bottom. Tapi macam tu kan, tu jangkakan tu akan miss untuk bottom dalam 5k range. 5k sama ada atas ataupun bawah. So guys, itu saja untuk pergerakan untuk analisis untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan yang lain. So tengok daily kawasan ni macam mana, adakah dapat bertahan. Tapi mostly kita tengok untuk hari ni di 4 hours dan di 4 hours dan 1 hour adalah more kepada momentum untuk naik. Tapi pun di 1 hour store RSI dah pun berada di overbought. So RSI berada 50. So meaning possible untuk sikit sideways. So 1 hour dan 4 hours tak align dia punya RSI. So meaning jangkakan untuk hari Jumaat satu hari possible kita akan hanya berlaku sideways. Tapi kalau berlaku kenaikan ada possible sebab apa, momentum karilah more untuk naik untuk short term berbanding untuk drop bawah. So itulah untuk analisis ni. Untuk pagi ni, like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye-bye.